Dia macam pengantin. Kita nak berjumpa dengan pengantin ataupun dengan raja, ada 70,000 tirai. Kena selok semua tirai tu, baru dapat yang hakiki pengantin tu siapa dia, baru dapat tengok. Tapi nak selok satu-satu tirai tu, dia kena dengan amalan dia, dengan pantang larang dia, ilmu agama lah semua tu, dan dengan kurniaan Tuhan. Kalau pengantin tu izinkan, okey boleh masuk, barulah masuk tirai yang ke 69,959. Kita usaha dia kata okey boleh masuk 69,998. Tu dia punya banyak. Punya banyak. Tapi orang Islam dia tak duduk 70,000 dah. Dia dah depan lah. Kenapa kita cakap macam tu? Ada pelajarannya. Untung orang Islam. Kita nak sampai kepada Allah ni, dia atas persetujuan Allah, anugerah Allah. Hakikat syariat lah. Kita usaha nak buka tirai. Tapi kita boleh buka ke tak boleh buka ke, hakikat Allah yang punya kuasa. Macam baru ni dah 2 hari sudah orang tanya, macam mana nak jadi ahli sufi? Dia tanya kan, nak jadi ahli sufi, yang pertama minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ahli sufi. Kita sembah hakikat, tapi kita tak cakap itu hakikat kat dia. Sebab apa? Nak menjadikan siapa-siapa sufi ni Allah punya kuasa. Macam orang kata, macam manalah nak apa? Nak dapat rasa bersyukur. Rasa bersyukur tu Allah yang punya. Kita minta kat dia. Nombor satu minta kat dia dulu, ya Allah kurniakanlah kepada aku rasa bersyukur. Apa mungkin dia boleh bagi. Jadi nak jadi ahli sufi, ya Allah jadikanlah aku seorang sufi. Sebab kita faham hakikat. Kita usahalah macam mana pun, kalau Allah tak bagi tak dapat. Kalau kita tak usaha pun, kita minta Allah bagi, dapat. Sebab hakikat kan. Jadi yang pertama nak jadi sufi, minta ke Allah. Yang kedua ikut jejak langkah ulama. Itu cara dia. Apakah martabat kitab Mishkatul Anwar ni? Kata Imam Ghazali, dengan permintaan itu engkau bercita-cita hendak memanjat ke tempat yang tinggi, yang sukar didaki. Orang tadi cakap, Tok Guru tolonglah tulis huraikan tentang ni, tentang cahaya ni, rahsia cahaya ni. Dia kata yang kamu minta ni sebenarnya nak panjat tempat yang tinggi, yang sukar didaki, tinggi sekali sehingga tidak tergamak oleh manusia biasa. Manusia biasa tak boleh sampai yang aku nak tulis ni. Tapi kalau usaha mungkinlah, tak dapat puncak pun, orang kata selangkah 2 langkah jadilah. Daripada kita duduk di bawah hanya tak pergi langsung kan. Bolehkah kita belajar kitab ni? InsyaAllah boleh. Sebab apa? Imam Al-Ghazali dia ada letakkan had-had tertentu. Kita akan jumpa had-had tu nanti. Ada tempat-tempat Imam Ghazali cakap, kalau sampai di sini kamu masih tak boleh faham, kamu berhenti. Dia cakap begitu. Sebab setiap ilmu ni ada rezeki masing-masing. Ada orang ni dia lebih, orang ni kurang, orang ni tak letak langsung. Dia ada had-had dia yang Imam Ghazali bagi tahu. Kata Imam Ghazali, bukan setiap rahsia itu akan dia dibentang atau dipamerkan. Ada rahsia-rahsia yang dia pun tak boleh nak cerita, dan memang ada rahsia-rahsia yang memang kena sembunyi supaya tak merosakkan orang awam tu tadi. Bagaimana dengan dakwaan segelintir orang yang menolak kitab ini? Adalah sebahagian kecil orang kata kitab Mishkatul Anwar tak boleh. Ya Ulumuddin pun dia kata salah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, jika rahsia itu dikeluarkan, hanya orang-orang jahil sahaja yang akan menafikannya. Jadi orang yang tolak kitab tu, Imam Ghazali kata orang jahil. Walaupun ulama, walaupun ada title, walaupun ada PhD, walaupun berapa banyak sijil, berapa banyak sanjungan orang terhadap dia, kalau dia kata Mishkatul Anwar ni salah, orang jahil lah tu, kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali lagi dalam kitab Mishkatul Anwar, saudara hendaklah berpuas hati dengan penerangan yang ringkas tentang hal ini. Rupa-rupanya yang dia hurai 2 ayat tadi tu, itu pun dia kata ringkas lagi. Bagi kita dah tinggi sangat dah, sampai jadi satu kitab kan. Dia kata puas hati dah, cukup dah tu. Ni ringkas. Ringkas, bagi dia tu ringkas. Kalau hendak diceritakan sepenuhnya, maka terpaksalah dihuraikan pokok-pokok dan ranting cabangnya. Untuk itu, buat masa ini saya tidak punya cukup masa dan fikiran, serta daya upaya saya pun tidak bebas untuk itu. Kata Imam Ghazali, baiklah aku karang kamu satu-satu kitab, tapi kitab ni sebenarnya ringkas, tapi cukup dah, memadai dah. Sebab kalau aku nak tulis betul-betul lengkap, akan makan banyak masa, aku pun tak ada masa, aku pun tak ada daya usaha, dan tak bebas, maksud dia ada komitmen lain lagi, tak boleh nak cerita.
Kata Imam Ghazali, kunci kepada semua hati adalah di tangan Allah. Ini dia patah balik kepada hakikat. Kita belajarlah macam mana pun, kalau Allah tak buka kunci itu tak boleh faham. Itu kata tadi. Macam mana nak faham kitab Ihya Ulumuddin, macam mana nak faham kitab Mishkatul Anwar? Nombor satu, minta ke Allah dulu. Kita biasa nombor satu, kita guru dulu. Oh, harap Tok Guru lah, cari Tok Guru hebat-hebat. Tok Guru ni lah yang akan bagi faham. Kita belajar dengan orang biasa aja, tapi kita minta Allah bagi faham. InsyaAllah dapat faham. Kunci semua hati adalah di tangan Allah. Kalau Allah buka, dapatlah. Dia membuka hati itu apabila dikehendakinya, menurut kehendaknya, dan dengan apa sahaja yang dikehendaki. Jadi Imam Ghazali kata, belajar kitab ni maksud dia, ada orang akan faham banyak, ada orang akan faham sikit. Itu biasa. Sebab apa? Dari segi hakikatnya, kunci kefahaman tu tadi Allah yang punya. Macam azan lah, kita jawab azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Kita tak kata, tak jawab, jom, 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 marilah segera, marilah semua. Ada. Kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya tidak ada daya dan upaya melainkan daya upaya Allah. Itu hakikat tu. Marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Allah yang boleh ubah, Allah yang boleh tarik. Tapi kita tetap kena usaha lah, kan? Kita tak boleh ikut ajaran sesat. Dengar azan, jom sembahyang, la haula wala quwwata illa billah. Allah punya kuasa, Allah tak gerakkan, aku tak pergi. Allah yang tak gerakkan, kamu mana boleh marah? Allah yang punya gerak ni, nak marah macam mana? Kita pun tak boleh nak jawab. Tak apa, tak apa sembahyang, tak kata macam mana kan? Dia ajaran sesat, yang tu tak boleh kan? Apakah atau siapakah cahaya hakiki? Cahaya yang hakikat tu siapa dia? Kata Imam Al-Ghazali, cahaya hakiki ialah Allah, yang kita sebut tadi ni. Cahaya segala cahaya Nabi Muhammad, cahaya sebenar cahaya ialah Allah. Selain itu, nama cahaya hanyalah perumpamaan sahaja. Cahaya yang sebenar-benarnya Allah. Tapi bukan maksud Allah tu cahaya. Tapi cahaya sebenar-benarnya Allah. Ini kira promosi untuk pelajaran akan datang. Bukannya maksud yang sebenar. Kalau kita kata matahari itu bercahaya, tak. Dia pinjam. Kita kata bulan bercahaya, tak. Dia pun pinjam. Kita kata api bercahaya, yang tu pun pinjam. Hati kita bercahaya, pinjam. Fikiran kita bercahaya, pinjam. Sebab cahaya yang sebenar Allah saja. Macam mana kita nak faham benda ni? Kenalah teruskan pengajian kitab Mishkat ni. Jadi rasanya pelajaran kita hari ini setakat itu saja. Kita imbas sikit. Mula-mula tadi kita ulang kaji pelajaran yang lepas. Isi dia mudah sahaja, iaitu untuk kita akui bahawa akal tu benda mulia. Selesai. Kemudian kita belajar kitab Ihya, 4 maksud akal. Yang pertama ialah kelebihan yang Allah bagi pada manusia nak selesaikan benda-benda yang kena fikir. Bukan? Yang pertama tadi, akal ni betul, tempat, satu software, satu cahaya yang Allah bagi kepada manusia yang tak ada pada binatang. Jenis yang kedua, fikiran. Selagi kita ni boleh berfikir, maksud dia kita ada akal tu. Jenis yang ketiga, intelek. Budak tu ada akal dia bagus. Sebab Profesor selalu dapat A. Budak ni akal dia kurang, sebab Profesor dapat D, dapat E. Akal jenis yang ketiga ni maksud dia kemampuan intelek, kemampuan tangkap pelajaran. Dan akal yang keempat, yang ni yang paling penting, iaitu iman. Kemudian kita masuk kitab Mishkatul Anwar. Kitab ni dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Mishkat tu ialah lubang dekat dinding yang orang letak lampu. Anwar tu cahaya, bercahaya. Kitab Mishkat ni, dia ni kitab tasawuf dan kitab hakikat. Kandungan kitab Mishkat ni ialah Imam Ghazali dia tafsirkan ayat dalam surah An-Nur. Kenapa surah An-Nur ni penting sampai jadi kitab? Sebab kita nak dapat cahaya, kenalah baca surah cahaya dan faham dan amal. Yang kedua, pada ayat yang pertama ni Allah cakap kami wajibkan, menunjukkan pentingnya surah ni. Kemudian Imam Ghazali cakap cahaya segala cahaya ialah Nabi Muhammad. Cahaya sebenar cahaya ialah Allah Ta'ala. Kita nak faham benda ni, kena sambung pelajaran akan datang.
Apakah keistimewaan kitab Mishkat ni? Dia menceritakan sebahagian daripada rahsia-rahsia cahaya ketuhanan. Apakah hijab, tirai, tabir ataupun penutup? Apakah martabat kitab Mishkat ni? Yang ni kitab yang tinggi, di hujung dia tinggi, tak tergamak oleh manusia biasa. Tapi bila kita dah belajar, kita dah meningkat daripada manusia biasa tu. Dah meningkat lah. Jangan risau. Bolehkah belajar kitab ni? Boleh. Macam mana dengan setengah orang kata kitab ni sandah lah, tak betul lah, tak bagus lah. Kata Imam Ghazali, orang jahil. Dia jawab macam tu je. Kemudian, adakah kitab Mishkat ni tadi? Saya ada 3 kitab ni, download dari internet. Satu terjemahan bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris, satu bahasa Arab. 3 kitab Mishkat ni. Imam Ghazali cakap yang dia tulis kitab Mishkat tu ringkasan. Maksudnya ilmu dia tu lagi banyak. Macam mana kita tak tahu. Dan bila kita belajar kitab ni, kita kena redha lah. Allah bagi banyak mana, banyak tu lah kita dapat. Sebab kita faham dari segi hakikatnya, kunci hati, kunci kefahaman ni Allah yang punya. Dan akhir sekali, siapakah cahaya hakiki? Cahaya hakiki Allah. Jadi insyaAllah dalam pelajaran akan datang kita sambung kitab Ihya Ulumuddin. Bab yang terakhir nak habis dah. Kita pun dah nak khatam dah bab ilmu. Nak khatam bab ilmu. Dan kita sentuh sikit Mishkatul Anwar. Lepas tu kita masuk bab Tauhid. Bab Tauhid pun panjang tu pasal. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.